Alright tuan-tuan, untuk Forex Factory di ruangan scanner kita ada major pair dan juga DJ. Kalau kita tengokkan major pair sekarang ni menunjukkan pair USD kita boleh kata sideways lah, ada yang kuat ada yang lemah. Mungkin faktor-faktor currency lain yang strong pada masalah ni, mungkin USD berada di tengah-tengah. Untuk Euro USD kita perbezaannya daripada market open adalah negatif 0.13%. Untuk GU dia berpihak pada GBP dengan kenaikan 0.41%. Manakala untuk USD JPY market dikatakan bullish dengan 0.27%. Dan untuk U-Share sideways 0.04%. UCAD dia turun banyak negatif 0.44%. AUD USD menunjukkan pair sekarang ni tengah risk on dengan AUD kuat dengan banyak 0.70%. Manakala Kiwi USD, SLD USD juga bullish tapi dia bacaannya tak sekuat AUD, iaitu sebanyak 0.16%. GBP JPY pula positif ataupun bearish dengan 0.6 bullish 0.68%. JPY lemah pada ketika inilah kalau kita ikutkan comparison antara USD JPY dan juga GJ. Menunjukkan JPY lemah dan pair Euro USD dan juga GBP sangat strong berbanding dengan JPY pada masa ini. Jadi untuk bacaan news, kita tengok pada hari semalam ada berita-berita yang kuat seperti AUD USD, GDP dia dikatakan rendah banding forecast, tapi taklah sangat rendah walaupun yang negatif, tapi mungkin sudah dikatakan bacaan yang strong untuk GDP Australia. Dan pada hari semalam juga ada meeting OPEC ataupun pengeluar minyak yang capai konklusi untuk mereka nak bagi minyak mereka nak lambatkan minyak balik dalam pasaran, nak keluar dari reserve untuk stabilkan harga minyak balik. Tapi masalah ni minyak masih lagi terbang. Kita akan tengok carta sebentar lagi. Untuk US dollar pada malam semalam 9.17 malam ada non-farm payment change dengan bacaan bertambah 475 ribu banding dengan forecast banyak 378k. Ini menunjukkan ramai orang dapat kerja banding dengan forecast, dan ini adalah satu berita yang positif untuk US dollar. Pada sebelah malam pada ada Bank of Canada rate untuk CAD dan overnight rate juga tak berubah dengan 0.5%. Pada malam ini kita kena berhati-hati. Pada pukul 11 malam ini ada news USD, jadi digalakkan tuan-tuan untuk relax dulu. Setengah malam mungkin kami galakkan tuan-tuan untuk masuk trade sebabkan oleh mungkin market volatile ketika berlaku ucapan federal Pak Long Powell kita ni. Dan juga bacaan ISM Services PMI akan keluar yang dijangka positif pada US dollar dengan bacaan 61.2 fokus. Kita tengok sekali berita keluar ni akan lebih atau kurang. Tapi sekiranya lebih daripada fokus, ini menunjukkan USD mungkin akan jadi bullish pada malam ni. DXY akan strong balik. Kita akan lihat lagi lah pada malam ni. Esok tuan-tuan kita ulang balik untuk hati-hati ada big impact news, terutama pada pecinta gold. Ada NFP NFP kalau ikutkan fokusnya akan berkurangan berbanding dengan previous. Kalau kita ikutkan berita semalam ada ADP non-farm employment change yang positif, tapi dia kontradik dengan fokus NFP pada esok hari. Jadi mungkin keluar news hijau mungkin esok. Jadi sekian tuan-tuan target buy, tuan-tuan boleh standby untuk scalping buy lah pada pukul 9.30 malam sekian news keluar. Kadang-kadang dia keluar news tu mungkin sekejap je, tuan-tuan tak boleh nak tahan lama-lama lah. Untuk sekarang tuan-tuan ni straight gunakan news untuk trade. Untuk employment rate pula dijangka berkurang dengan 3.9% banding dengan bulan lepas 4.0%. So kiranya data yang keluar tu lebih rendah pada 3.9 menunjukkan USD tak strong sangat lah. Tapi data yang paling menjadi perhatian adalah NFP pada malam ni, pada malam esok.
Okey, saya akan pass kepada C4F untuk membuat analisa pasaran currency strength meter. Currency strength. Yang mana paling kuat untuk malam ni kita trade. Saya bagi demo sikit C4F. Boleh. Boleh saja. Okey, terima kasih C4F. Boleh saja bunyi dia. Semua boleh C4F. Semua C4F boleh. so buat apa boleh jadi Okey, terima kasih C4F untuk apa ni, untuk Forex Factory ya tuan-tuan. Forex Factory penting tuan dalam perang ni. Benda-benda berita ni penting tu. Okey. So kita lihat sama-sama tuan-tuan untuk currency strength meter. Tuan-tuan juga boleh buka dekat kaca skrin tuan-tuan. Hanya techfinviz.com/forex lah kalau tuan-tuan trade forex. Kalau tuan-tuan nak trade crypto, tuan-tuan tekan je kat sini crypto Crypto. Itu dia akan keluar crypto. Okey. Alright, so kita akan tengok apa yang diceritakan dekat currency strength ni. Okey. So kita lihat ni euro USD. Okey, kekuatan USD lebih kuat daripada euro sebanyak negatif 0.2 euro lemah pada USD sebanyak negatif 0.27%. Maksud USD lagi kuat pada euro. Tetapi kekuatan dia tu tidak begitu strong sebab tak sampai 0.5 pun, tak begitu strong. Okey, kalau tuan-tuan lihat sini, walaupun dia kata tak begitu strong, kalau kita tengok dekat chart dia sudah break level support tau. Level support yang berada di bawah sekarang ni. Kemungkinan untuk dia turun tu tinggi dan kemungkinan untuk dia turun tu tinggi. Kemungkinan untuk USD menguat tu tinggi. Tu kan? Okey. Okey, untuk GU. GU pun sama tuan-tuan. Tuan-tuan lihat tapi GU ni dia negatif 0.18%. Memang tak kuat sangat lah. Lagipun dia dominant candle tu dia ada banyak candle besar kat situ. Mula candle bullish, lepas tu bearish, lepas tu bullish balik. Lepas tu dia nak edit bearish balik. So agak area tu agak strong strong area untuk dia nak break salah satu. Mungkin dia akan turun sekejap. Dia akan turun sekejap ke test balik 1.33 lah. Nanti dia akan tengok lah macam mana dia akan pergi mana. Itu. UJ positif 0.13%. Okey, kalau kita lihat dekat sini tuan-tuan, kekuatan untuk naik dia tu ada sebenarnya. Kekuatan untuk dia naik tu ada. Kalau dia close dengan candle bullish, maka dia boleh naik lagi tu. Dia masih boleh naik. Okey? Dia masih boleh naik. Minyak. Nampak sangat USD tengah kuat sekarang nak menguat. Tuan-tuan kena standby hati-hati Sebab minyak pun dia ada buat rejection ekor panjang mungkin dia akan turun sekejap lah, sikit lah kot. Turun sedikit untuk test balik kawasan 100 tu. Nanti dia akan naik balik. Sebelum itu lah. UCAD positif 0.16%. UCAD. USD kuat. Dia kata USD kuat. Kat situ kita tengok ada ekor yang panjang mana rejection tu boleh tahan tapi dia nak break body tu. Body tu pun kuat juga tu. Mungkin dia naik side kot. Test untuk 1.27. Kalau ikut saya lah tuan-tuan dia macam dia dah break support lah tuan-tuan. Dah break support tetapi dia break, dia pula terkena pula kawasan candle kapit tu. Iaitu key level tu. Jadi dia ada reject kat situ. Mungkin pada pandangan saya dia akan bermain dalam candle yang besar tu dulu. Candle sebelah dia tu. Okay. USD CHF negatif 0.07%. Sini pun sama kot. Dia ada satu candle besar tau. Mungkin dia akan turun. Mungkin barangkali untuk dia turun dulu tu tinggi Barangkali untuk dia turun tu tinggi. Untuk test balik area 0.915. Dan juga mungkin juga dia boleh turun sampai 0.91 pun boleh. Okay. AUD macam Ali Nujum lah Sifan lah. AUD ni pada pandangan saya lah. AUD USD positif 0.37%. Jadi AUD kalau kita lihat dekat sini tuan-tuan strong tau. Kalau dia close lah pastikan bukan strong sekarang ni maksud saya. Sebab itu ada candle kapit. Lepas tu pastikan dia close dengan candle bullish. Memang dia akan melantun naik lagi. Memang dia akan naik. Sebab kalau dia close dengan bullish, dia dah break level 100%. Dia dah break level 100%. Kalau dia break level 100%, dia boleh naik ke level 1 lebih. Okay, gold. Positif 0.49%. Kalau gold positif 0.49 ni lemah. Dia kena positif 1 something kat atas. Sebab gold ni pergerakan dia laju. Kalau kita lihat dekat sini.
Kemungkinan dia nak naik tu memang boleh. Cuma dia nak turun sekejap kot untuk test kawasan 1900 ataupun 1850 lebih sampai. Mungkin dia nak test kat situ. Mungkin dia naik balik lah. NZD USD tuan-tuan. NZD USD. Mana NZD liquid pada USD sebanyak positif 0.15%. Tak kuat ya tuan-tuan sebab dia duduk berada di area candle kapit tu. Tak kuat tu. Tak kuat. Ni kena tengok juga. Tapi disebabkan dia ada momentum bullish yang sebelum ni candle besar bullish menolak tu. Kebarangkalian untuk dia nak naik test 0.6850 tu tinggi. Kebarangkalian dia nak test kawasan tu tinggi ya. GJ. Nifty 0.09. Maknanya lemah. Penurunan dia lemah. Lagi satu kita tengok dia ada satu dominan besar. Badan dominan besar tu. Selalu badan dominan besar tu dia nak naik kuat. Selalunya dia nak naik kuat sebab dia reject dekat area support yang tu. Tapi kalau dia naik pun dia tak boleh pergi jauh 156 saja. Mungkin dia akan turun balik. Mungkin tuan-tuan. Bitcoin. Ni sebab abang itu kan. Kalau dia close dengan candle bullish tuan-tuan, maka dia akan naik lagi sebab dia bentuk candle kapit. InsyaAllah dia akan naik lagi. Okay. Dia akan naik insyaAllah. So kita tengok one day relative performance. Okay, ni one day ni kan. Kita boleh lihat AUD paling kuat sekali lah sekarang ni. USD duduk tengah-tengah. Paling lemah Euro. NZD jatuh nombor 2, CHF nombor 3. JPY bawah pada USD lah. Mana pair yang lemah pada USD, JPY, CAD, GBP, Euro. Itu JPY. Okay, saya kapas kat sahabat saya untuk indeks dulu lah. Terima kasih atas analisa yang diberi. Jadi saya akan tunjukkan tuan-tuan indeks dolar macam mana pergerakan dia pada malam ini. Kita jangkakan untuk esok hari sekali. Jadi sekarang tuan-tuan ada sebarang pair untuk kita kaji sama-sama pada malam ni. Tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan buat sama-sama ya. So untuk indeks dolar pada H4 kita dapat lihat ada satu breakout. Ini tapi breakout ni kita dapat faham yang dia disusuli dengan engulfing. So ada chance untuk USD melemah pada H4. Kalau tuan-tuan lihat apa yang berlaku sekarang ni adalah candle kapit ataupun mother candle punya pembentukan mother candle di time frame H4. So di dalam mother candle ni ada candle buy yang telah dilindungi oleh dengan satu engulfing sell. Jadi kat sini dalam ni kita menunggu satu rejection. Sekiranya tuan-tuan dapat lihat ada satu candle yang close di bawah body ni, dia akan jadi satu sell. Okay, body yang engulfing ni sekiranya ada satu sebatang sell kat sini, tuan-tuan akan dapat satu setup sell untuk USD. Mungkin kita jangkakan untuk test kawasan support yang terdekat di 96 sekiranya dia close di bawah dominant candle ni. So untuk USD memang bergantung pada pukul 11 malam ni. Sekiranya dia news itu mungkin memihak pada US dollar, dia akan buat breakout lagi ke atas. Tapi sekiranya USD dia lemah pada malam ni, dia akan reject dan sambung buat penurunan ke bawah. Untuk target lebih kecil H1, kita dapat lihat ini ada satu pattern. Mungkin penggemar-penggemar ni lah, Quasimodo suka pattern macam ni. Okay, pattern yang dekat megaphone dan juga ini sekarang dah tengah buat bentuk diamond. So bentuk diamond ni biasanya dia menunjukkan price tengah consolidate dan anytime breakout dia boleh pergi satu arah dan lebih cenderung untuk kata dia untuk turun ke bawah lah dengan pattern macam ni yang biasanya kita akan dapat lihat. Okay, time frame M30 pun sama dengan kenaikan dan ini dia mungkin terdapat kalau dia mampu close di atas trendline yang saya ada dua titik ni, dia akan buat jadi bullish. Tapi sekiranya dia close di bawah trendline ini, insyaAllah dia boleh jadi satu bearish signal untuk test di kawasan 97.4 dan juga 97.3 untuk indeks dolar. So indeks dolar target saya adalah untuk melemah disebabkan time frame lebih kecil. Kita dapat lihat F15 ya. Kalau tuan-tuan scalping, ini signal sell, berlaku breakout ke bawah dan ni correction wave ke atas. So apabila terlepas impulsif ke bawah, correction wave ke atas, biasanya dia akan buat satu penurunan. So saya target untuk scalping dia akan sampai ke 97.3, area paling support area kat sini pada malam ni lah, bergantung pada news. So kita tunggu dia breakout
tuan-tuan trade F15, pastikan dia close dengan satu candle body. Tuan-tuan boleh cari di currency lain untuk buat entry in that dollar. Dan seterusnya saya akan sambung tengok gold. Sekiranya ada setup untuk tuan-tuan trade. So untuk gold kita jangkakan dia berlaku buat sekiranya berlaku breakout ke atas ni, dia akan naik atas di F15, tapi nampaknya dia hanya touch di kawasan swap zone kita. Alhamdulillah siapa yang ikut kita punya analisa dah dapat TP, dan sekarang ni dia boleh dia buat rejection semula ke area sini. Adakah dia mampu naik? Bagi saya mampu buat masalah ni kita kena tengok time frame daily, apa yang apa yang muncul di candle daily. So di daily adalah satu solid breakout, tapi sekarang ni dia mungkin nak buat dia nak buat mother candle dulu. So pada 2-3 hari ni mungkin kita dapat lihat price yang sideway di dalam candle Marubozu yang kuat ni. Sebab lepas dia buat macam ni lah, dia naik sekejap, dia masuk balik ke dalam 50% area, lepas tu dia terus buy. So area 50% ni tuan-tuan boleh standby, ada setup lain yang mungkin kita boleh nampak. Dan di time frame H4 saya nampak ada peluang untuk dia naik. Sebab apa? First, ini sebab perang lah, dia volatile. Gold volatile kejap, dia perang dan naik sampai 970. Dan sekarang ni apa yang dia buat, dia break kawasan base, dia buat base kat sini. Dan dia berlaku satu breakout base, dan ini dia buat base mula. So base mula, yang mana base ini adalah tinggi daripada base yang sebelum ni. Dan untuk time frame H4 saya target dia boleh sampai ke 1959 semula. Mungkin pada malam ni, mungkin esok hari. Jadi kalau tuan-tuan ada modal, tuan-tuan boleh buy. Stop loss kita di bawah sini, mungkin dalam 1910. Okay, ini adalah satu setup yang agak long term orang kata. Sebab time frame H4, jadi kalau kita buy di sini, stop loss saya akan berada di bawah shadow yang 1914, mungkin 1910 saya akan stop loss. Dan saya punya target TP saya berada di dalam area sini lah. Area sini saya masukkan 1950 ataupun 1952. Yang mana kat sini kalau tuan-tuan perasan ada satu candle sell. Okay, candle sell, engulfing, candle kenaikan tu. Dan dalam tu tuan-tuan boleh tengok lah. Ini saya punya target untuk price naik. So kat atas ni insyaAllah dia boleh berlaku satu rejection yang kuat seperti sebelum ni. Mungkin dia buat double top kat sini, baru dia sambung turun. Tapi kalau ikutkan time frame lebih kecil, di sini di H4 ni kan, ini immediate reaction. Ini adalah dia berlaku strong breakout ke atas, dia retest balik di kawasan support, jadi ada peluang untuk dia naik. Bagi saya gold masih target buy. Okay, masih target buy. Cuma sekarang ni dia reject di kawasan resistance, ini memang biasa menunjukkan gold dia menunggu news ataupun menunggu action daripada peperangan, mungkin nak berlanjut ataupun nak kurang. Jadi tuan-tuan kena hati-hati dengan news lah. Sekarang kalau tiba-tiba Rusia kata kami nak tarik diri daripada peperangan, dia akan gold akan jadi lemah semula lah, sebab orang dah habis mood investment. Jadi orang akan beli balik USD, orang pakai jual. Jadi dia akan berlaku memang akan jadi satu market yang volatile lah. Ini kita namakan sebagai sebab tu tuan-tuan kena berhati-hati. Kalau kita nasihatkan selalu bahawa kalau tuan-tuan trade gold, memang kena berhati-hati dengan news yang berlaku di sekeliling tuan-tuan, seperti berita peperangan, berita COVID. Semua itu akan memberi impak kepada tuan-tuan punya peperangan. Okey, untuk trader-trader scalping, saya tak galakkan trade pada news-news ni. Mungkin adalah disebabkan pemahaman saya yang scalping trader biasanya modal tak banyak, dan untuk gold ni dia memerlukan satu sustain power yang kuat juga lah sebab kalau sustain power sikit mungkin masa tengah market volatile ni dia boleh hangui. Tapi kalau tuan-tuan cepat tangan, tak ada masalah lah. Cepat tangan tak apa, jangan Cepat panjang tangan tangan. tak apa. Itu dia. Ini pesanan saya untuk gold. So market sideways, tapi long term H4 saya nampak dia boleh test 1950 lah. Tuan-tuan boleh cari setup lebih cantik. Tunggu mungkin agak nak retrace balik ke bawah. Kalau tuan-tuan boleh dapat setup seperti ini. Ratio yang saya bagi tadi 1.57 tak apa cantik. Kalau dia mampu retrace balik ke kawasan support ni, dapat 2 di sebuah satu, okey. Area sini tuan-tuan letak buy stop ke, dan cuba target 2 di sebuah satu lah, macam ni lebih kurang. Tak buy stop kat situ, InsyaAllah gold
sekiranya dia ikut arah yang kita jangkakan ni, tuan-tuan boleh dapat profit dalam 263 pip menurut H4 punya target lah. H5. Jadi saya akan pass ke C4F untuk sama buat analisa yang mungkin C4F nak share signal yang confirm biru ke malam-malam ni. Confirm biru. Saya pun naik biru. Sengih terus. Okey. Terima kasih C4F. Bukan sengih. Dia naik biru C4F. Terima kasih banyak C4F untuk apa tadi goal C4F dari geng goal lah ni. C4F ni teruk sikit tensihan tu. Okey. So kita tengoklah yang semalam punya sekejap sekali lalu. Nampak tuan-tuan sedikit je tuan-tuan, sedikit je just stop loss CP. Lepas tu kita kena cari bawah-bawah kan. Sikit weh takut tu. Ni orang kata instant ni, instant merah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sebelum sampai kita letak betul. So dia naik balik dah kena TP BE 1, BE 2 dah alhamdulillah. Okey. Bertanya pada ikut yang nak tahan lah, yang tak mau tahan buat setup baru. Senang sampai sekarang macam tu kan. Nak tahan tak mau tahan sudah. Okey, GBP NZD. Alright. GBP NZD alhamdulillah ni kata instant ni. Instant sampai kena BE kita. Okey. So dia naik balik. Tapi dia nak turun balik. Okey, so tak apalah. Tanya lah siapa yang ikut kena BE Dia tak ada cerita lebih-lebih. Cerita lebih-lebih dia jadi merah kan. Okey. So GBP USD. Hilang. Mana dia hilang? Oh tak ada. Tuan-tuan, ni orang kata instant stop loss. Instant stop loss Nampak entry instant stop loss. Ini instant stop loss tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia reject kat area 0-100 ni, kalau ikut 100 lah, bukan 0-100 lah. So kita expect dia kat sini dia nak naik kan dulu untuk test 50%, tetapi dia buat perangai, dia reject dulu baru dia naik. 100% tu. Lepas tu dia reject. Betul kurang ajak kan, dia kata instant stop loss. Tapi nanti stop loss kita kecil je. Kan malah saya beritahu kalau tuan-tuan rasa confident, saya rasa dia naik berdekat ni pun, tu pun tak tahu, mungkin dia turun dulu kan. Jadi kena stop loss, tak apa, tak ada rezeki. Okay? Biasalah tu. Okay, so kita akan proceed dengan pair, insyaAllah pair mana yang kita akan cari, kita ambil pada atas lah. Ataupun saya yang tak mahu menyapu arah atas bawah, saya ambil pada tengah lah. Euro, Euro AUD, nampak? Euro AUD, kita jangan buat pair ni. Dia lah, sekali buka supaya dia turun macam tu. Itu dia. Bila jadi macam ni tuan-tuan, buka time frame besar tu tuan-tuan. Jadi susah nak baca, susah kita nak plot. Satu hari tu. Susah nak baca. Okay, bila dapat time frame besar, kita boleh baca dengan mudah sikit lah. Sebab kita nak dapatkan level pun. Key level. Key level. Tuan-tuan lihat dengan apa yang berlaku, dia punya kekuatan AUD tu. Dia tarik turun daripada support sebelum ni. Uish, dahsyat. Sekejap saya tengok tak. Sekejap sama tuan-tuan. Oi, dahsyat. Power tuan-tuan, power tuan lihat ni. Dia turun merah, batang macam tu semua. Lain macam sampai dia punya penurunan tu. Tokam tengok. Bila jadi macam ni tuan-tuan. Macam tu sampai jadi. Lampau. Okey, so kita kena tengok macam ni buat. Kalau ikut macam ni sebatang dia turun cerap macam tu tuan-tuan. Dia cari area support sini. Dah bunyi dah cerap. Area support sini. Okey, kalau dia boleh break, senang. Kalau kita nak tahu macam mana dia boleh break, tak boleh break, kita tengok. Ini fibo besar tuan-tuan. Fibo besar sikit. Tujuh. Yang ni dia pencanak naik atas tuan-tuan. Ni dia turun macam ni. Dia lepas ni buat benda main-main. Okey, jadi tuan-tuan kita boleh tarik tuan-tuan kalau tuan-tuan lihat level yang sebelum ni tertinggi lah kat situ. So kita boleh agak kalau dia break level 100 ni, sekarang ni tak tender dia dah break belum? Dia dah break kalau ikut candle ni tuan-tuan. Dah break ni. Okay, kalau dia dah break, so kita kena confident tuan-tuan. Dia dah break, kita kena confident. InsyaAllah dia akan sampai ke level ni. Jauh. Jauh gimana? Ya tuan-tuan. Rugi tak ikut. Oi. Tuan-tuan tengok memang rugi tak ikut tuan sebab apa? Saya nak bagi stop loss sikit lah. Cik, nanti tu confidentnya kamu. Okey, confidentnya kamu. Okey, so sini. Kalah Mak Lalok. Confident tak tahu tak macam ni.
Okay. Sebab apa? Sebab dia break level 100%. Okay, 100% ni support yang kuat. Dan di sini kalau kita kecilkan balik, saya tengok. Misalnya lambat sikit supaya saya nak tengok betul-betul lagi. Salah ni tanya. Okey, macam ni. So dekat level ni tuan-tuan boleh letak. Okay, saya bagi tahu level yang tuan-tuan kena letak BE dulu lah. Level BE yang logik ni tuan-tuan. Okay, satu. TP sini pun tak apa, TP bawah pun boleh. Jauh saya bagi supaya no. Jauh. Ni dua. Nampak ni. Saya bagi BE dia. BE satu lagi kat mana? Sini. Ini boleh jadi. Alright, so tak apa. Bila jadi macam ni kita kembangkan dia balik. Tak ada masalah. Kita nak dapatkan point dia saja. Okay, so level entry dia dekat sini. 100%. Takut ni kalau saya dah convert dia tak jadi pula. Sekejap level entry dia dekat sini. Dekat sekarang lah. Sekarang kita entry tak apa-apa. Sekarang kita entry. So kita tukar balik kepada candle. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan kena tahu. Asal start lah kita akan letak tak tinggi mana pun. Okay, ni maknanya tuan-tuan boleh entry jauh ni. Boleh entry jauh saya bagi. Jauh penuh. Seram pun lah. Alright, so macam mana tuan-tuan nak letak stop loss tuan-tuan? Okay, stop loss tuan-tuan kita cari level yang resisten yang paling hampir dan paling kuat. Yang mana paling hampir dan paling kuat kat mana? Paling hampir, paling kuat. Paling kuat kat sini lah sebenarnya. Paling kuat dekat sini, paling hampir. Paling hampir dekat mana? Kalau kita jangan ambil atas sangat, kalau ambil atas agak berbahaya tuan-tuan. Agak berbahaya. Jadi kalau kita lihat dekat sini, sini lah kot. Sini lah, sini. Okey, jadi stop loss dia pun agak jauh tuan-tuan. Agak jauh juga. Sebab ni di daily. So ni ratio tinggi juga. Sekejap saya nak bagi. Tak boleh macam ni. Tak boleh. Saya bagi stop loss yang rendah sikit. So kita ambil kawasan 1, 2. Ni daily tuan-tuan ni. Daily. So kita ambil kat sini. Jadi selamat. Okey. So stop loss dia kita ambil point 1.55370. Okay tuan-tuan, kita buat entry. Mana-mana kan kita? Ni. Alright. So sini tuan-tuan entry. Sini boleh sampai insya-Allah. Stop loss dia di sini. Saya pelakkan. Kita tukar balik pada candle, kita check. Baiklah. Ni daily tuan-tuan ni jauh ni. Kita tinggal lama, kita biar lama sikit ni. Okay, so cantik lah tu. Kalau dia patah balik, so area sini, okay ni, area sini. Okay, kalau tu nampak candle kapit ni, kita letak atas sikit pada candle kapit tu. Dia letak macam tu, atas sikit. Dia agak bahaya kan. So ekor dia tu. Okay, atas sikit je. Tak apa. Alright, so ini entry dia. Tuan-tuan boleh hold lama boleh hold lama entry ni. Tapi kalau dia patah balik, kena stop loss lah. InsyaAllah. Tapi kalau ni, kita buat BE. Boleh Sipai lah? Okay, boleh. Okay, boleh. So, Euro CAD. Trend pattern yang sama je. Pattern yang orang ni. Sebabkan peperangan Sipai lah, dia punya perubahan tu dahsyat lah. Market memang dahsyat sikit lah. Di daily Sipai lah, dahsyat tu lah. Okey, bila jadi keadaan macam ni, tuan-tuan kena faham bila tadi kita nampak bacaan macam tu kan. Jadi bila jadi macam ni. Okey, kita kena faham. Kita kena tahu ni pattern apa ni. Ini correction ke bawah. Bila correction ke bawah, kita keluar dengan trend line. Apa yang kita faham adalah bila correction ke bawah, dengan mudah dia akan membentuk impulsi ke atas. Jadi kebarang kemungkinan dia nak patah balik tu sangat-sangat tinggi. Okay, sangat-sangat tinggi. Jadi kita lihat. Tetapi dekat sini tuan-tuan boleh lihat dia sudah break level tau. Level 100% dia tu. Dia sudah break tu. Kita check. Tengok juga dia dah sampai ke kawasan bawah juga tu. Jadi untuk okey, so kita tak apa, kita tanda, kita tak perlu tengok jauh-jauh apa ni. Kita tanda macam ni, yang paling bawah sekali. Okey, kita tengok kita tanda yang paling bawah sekali. Itu adalah level yang berkemungkinan untuk dia patah balik. Dia ada dua level lah, satu sini dengan satu lainnya. Ni level high volume. Sekarang ni pun level dia boleh patah balik juga.
Dan level ni juga, cuba kalau tentang kita cuba buat satu fibo kita tarik sini level 100 lah. Dia kata boleh turun sampai bawah ni. Sebab apa? Sebab kita tengok. Minta maaf sebenarnya masa sikit lah. Sila, tak ada masalah. Demi CFF tak ada apa-apa, tak ada hal. Okey, tak apa. Okey, tuan. Okey. Lepas tu, pada pandangan saya lah tuan-tuan, pada pandangan saya sebab dia sudah break level 100% kalau kita tengok dekat sini. Level 100% dan sekarang ni kebarangkalian untuk dia nak melantun balik tu adalah sangat tinggi ya tuan-tuan. Untuk dia nak melantun balik sangat tinggi sebab tuan-tuan tengok sini area high volume area tau. Area di sini, very high volume area. Okey, bila area high volume area di daily trade di daily ni. Jadi kebarangkalian pada saya tuan-tuan sekarang ni point untuk dia nak retrace ni tinggi tu. Sangat tinggi tu pada saya. Jadi sekarang ni point untuk dia nak retrace, untuk nak test balik kawasan atas ni tinggi. Okey, sangat-sangat tinggi. Jadi adakah saya boleh bagi entry dekat sini? Dia sudah break support, dia sudah sampai dekat sini. Ini saya nak bagi signal pun saya risau tuan sebab takut. Okey, sebab dia dah break 100, dia akan sampai makin tu lah sebenarnya macam tu. Risau sebab nak bagi lagi takut dia patah balik, sebab dia akan patah balik juga sampai sini. Ini area yang dia akan cuba test balik tau. Buat sell stop lah sebab buat sell stop tu supaya rasa itu yang terbaik supaya saya rasa itu yang paling terbaik. Market dia kan sell stop lah. Okey, masih supaya buat sell stop lah. Okey, so tuan-tuan buat sell stop dekat sini. Okey, kedudukan dekat sini sell stop, tuan buat dekat sini. Tunggu dia patah balik supaya buat sell stop kat sini. Dan insya-Allah TP tuan dekat sini. Tunggu dia patah balik. Tunggu dia patah balik ni sell stop lah kalau macam ni. Okay, kita tengok stop loss sini nanti. Sini nanti. Ini kena grafikkan atas tu pada tu. Alright. So macam tu simple ya. Stop loss kecil ya. Tuan tunggu dia masuk balik ni sell stop saya buat tulis sikit takut nanti ada yang salah faham. Sell stop. Boleh kita tengah buat sale ni. Sale juga. Okay, kita buat sale. Okay, sell stop. Okay tuan-tuan. So saya rasa itu sajalah yang saya boleh bagi dekat tuan-tuan. Untuk 2 pair untuk daily setup yang agak lama. Sebab apa? Sebab hari ni hari Khamis, Jumaat tak market close kan. Asal kita akan jumpa. So ini lama lah tuan-tuan setup dia. Saja apa yang nak bagi daily sebenarnya. Jadi saya kepas kat sahabat saya insyaAllah untuk next setup. Okay, terima kasih C4F. Kita ada lagi dalam 7 minit lebih kurang untuk next news di Forex Factory. Tapi sebelum tu kita akan share satu setup yang menarik untuk UJ. High risk juga setup ni. Kalau tuan-tuan rasa nak entry boleh ikut. Kalau rasa risky tak ikut lah. Kalau rasa boleh pakai kita tuan-tuan silakan untuk join. So untuk UJ saya dapat lihat di H4 ada kawasan rejection di area-area sini. So area-area ni adalah kawasan-kawasan pernah berlaku support sebelum ni dan resistance terdekat. So ni rejection yang pertama di H4 dan saya target untuk UJ buat masa sekarang ni adalah sell. Dengan saya punya jangkaan dia akan turun sampai ke 114.95. So kat sini kenapa saya target di sini? First, di sini pernah jadi kawasan base dan ini juga pernah jadi kawasan base sebelum ni. Okay, apabila dia berlaku pertemuan base ni biasanya dia ada high risk untuk dia sampai high probability untuk sampai. Kalau tuan tarik panjang kita akan nampak lah. Ini pernah jadi dicucuk beberapa kali kat sini. So memang secara logiknya saya akan target price untuk sampai ke sini. Cuma rejection ni masih belum complete. Kalau tuan-tuan nak gunakan price action dipersilakan. Yang mana mungkin kat sini dia buat shoulder left, dia buat head and shoulder lah, head, shoulder left, shoulder right masih belum kelihatan. So ini yang saya namakan setup high risk. Sebab ada kemungkinan untuk dia tak reject ke bawah, maksudnya dia sampai kat sini dia melantun balik, dia buat macam tu. Pak kena stop loss baru dia turun. Market macam tu, kadang-kadang dia suka buat perangai. Itu biasa, cuma sebab tu kita letak stop loss. Dan kiranya dia buat kenaikan macam ni, maksudnya head and shoulder,
Lepas tu dia turun balik, biasanya dia akan cari dekat area-area base. Mungkin dia akan cari kat support. Support kita adalah di area-area sini. Kita dapat lihat sekiranya dia buat hand and shoulder kat sini, biasanya dia akan jadi jauh lah. Dan kat situ tuan-tuan boleh tanda hand and shoulder di sini, dan sekiranya berlaku breakout, tuan-tuan boleh stand by sell ya, di pull back, dan insyaAllah dia akan jatuh lebih jauh. Saya tak berani jamin price boleh go up macam ni, cuma kita dapat setup yang kata low risk, kita bagi entry. Sebab kat sekarang ni tengah volatile, jadi memang tuan-tuan cuba letak stop loss kalau boleh, amalkan letak stop loss. Sebab kita tak pasti market ni bergerak ke mana. Dan sebab saya bagi setup macam ni, sebab ini dapat setup yang cantik ya, di time frame H1. So kalau tuan-tuan tengok time frame lebih kecil, memang ada rejection di kawasan resistance di atas ni. M30 memang satu sell solid, dan ini satu set macam kita kata sebelum ni, candle dominant. So dominant ni adakah telah patah? Bagi saya sini sudah patah, tapi dia masih belum strong. Belum ada lagi satu candle bearish untuk confirm. So kalau ada satu lagi candle bearish yang confirm price close di bawah candle mother candle ni, biasanya kita akan jangkakan price boleh jatuh lebih bawah untuk cari kawasan base ataupun kawasan support become resistance yang sebelum ni. Dan target saya 114.95. Jadi kalau tuan-tuan dapat profit tu, terus lock BE, sebab market tengah kata tengah tak menentu, sebab bukan oleh peperangan yang mungkin boleh berlanjut ataupun boleh berakhir pada bila-bila masa. Dan sebab tu kalau boleh kita dapat profit terus secure. 5 pip, 10 pip tak apa. Yang penting kita biru, dan kita boleh cari lagi entry-entry yang seterusnya lah. So kita untuk UJ saya target untuk sell di candle H1. Mungkin dia sedang nak buat lagi 2 minit, mungkin dia akan close dengan bearish. So ada bearish ni, ada kemungkinan untuk dia sambung buat perturunan. Dan ambil perhatian, sekiranya tuan-tuan menggunakan sini, saya boleh sarankan tuan-tuan menggunakan MA juga lah. Kalau tuan-tuan tak menggunakan prediction, moving average exponential 20. So mungkin dia akan pull back ke area 20 ni, link dia 20. Cuba kita buy sikit supaya orang senang nampak. Bottom buy. Okay, ini area-area rejection dia lah. So reject ni ada kemungkinan untuk dia sambung balik rejection. Jadi kalau ada candle bullish lepas ni H1, mungkin price saya tak sell ni, dah tak valid, jadi dia akan naik ke atas. Tapi sekiranya tuan-tuan tengok dia berlaku sell dan dia mampu close balik ke dalam merah ni, ke dalam line MA ni, so dia akan jadi satu setup sell yang dahsyat. Dan next target kita adalah di kawasan swap zone lah. Saya memang rasa saya dapat setup sell, saya akan cari setup swap zone. Ini menunjukkan satu rejection, masih lagi rejection, dia masih belum close di dalam MA. Hati-hati, mungkin next candle dia boleh buat lagi 2 minit lagi ya. Mungkin pukul 11 nanti, 12 nanti dia baru dia close di bawah MA. Time tu signal sell untuk menggunakan teknik EMA 20 ni, dia akan boleh jadi lebih solid. So sampai area-area sini mungkin 50% kalau Fibo, kita akan fokus setup buy semula. Area BE saya galakkan tuan-tuan tanda BE di sini. Sebab apa? Kalau sini tuan-tuan perasan pernah jadi resistant yang pertama. Yang kedua dia break support. Yang ketiga dia break dan dia resistant, dia turun ke bawah. Dan ini ada candle carpet. So candle carpet ni menunjukkan kat sini dia boleh berlaku reversal sekiranya tuan-tuan sekiranya dia tak mampu break ke bawah ni. So sekiranya dia tuan-tuan dah untung sell kat sini, just buat BE, dan sekiranya dia turun lagi ke bawah, break daripada kawasan yang swap zone ni, tuan-tuan boleh letak BE semula di area-area sini lah. Letak BE balik di sini, adjust dari sini ke sini, dan piak saja price sampai ke TP. Ini trading tips daripada saya lah untuk UJ pada malam ni, sebab setup yang insyaAllah cantik, yang low risk. Cantik sebenarnya. Setup low risk ni, kalau kita pakai short position, kita dapat dapat 2.27 ni sebuah satu, 2.16 sekejap balik, 2.3 okay? 2.3 ni sebuah satu. Stop loss kita dalam 30 pip, TP kita 67 pip insyaAllah ya. Okay, candle H1 sudah pun close. Saya akan tengok Forex Factory Skodeng, refresh balik Forex Factory Kokot.
Dah update bacaannya. Berdebar. Okey, bacaan anda tak baik. Sangat-sangat negatif untuk USD. Bacaan sangat Maknanya teruk. Sifu yang berjaya lah. DPY akan kuat lah, no? 56.5, 61.2. Dan bulan lepas 59.9. Ini bacaan bulan ni lagi teruk pada bulan lepas. Dan kita dapat lihat market reject. Okey, market reject. Left trade kita, alhamdulillah, entry kita tadi di sini. Left trade. Sekarang ni orang tengah biru lah, piak-piak lah. InsyaAllah saya target dia sampai ke area situ. Jadi siapa yang follow UJ tadi, tahniah. Tunggu saja market turun di area-area yang saya masukkan tu, saya tanda tadi, tanda BE. Kalau tuan-tuan tanda BE, insyaAllah boleh lock profit tu lah. Boleh Sifai? Boleh Sifu untuk Sifu ni mesti boleh. Boleh saja Sifu F. Jadi saya akan pass semula pada Sifu F. Okey, terima kasih banyak Sifu untuk setup yang menguntungkan tadi. Setup yang setup yang menguntungkan tadi. Okey, terima kasih banyak. Okey, jadi saya akan share balik untuk mungkin satu pair lagi kot, insyaAllah. Okey. So kita lihat apa yang terjadi pagi-pagi tadi. Nampak? Todia. Baik dah. Dia pun turun juga sebenarnya. Dia pun ikut sebenarnya juga turun. Okey, tak apa. Kita akan bagi lagi Euro GBP pula. Semi Euro lah. Oh, pangai. Okey. So insyaAllah tuan-tuan, so di sini kita dapat lihat dia berada di pada satu rate ini. Sebab daily saya buat untuk daily ni. So saya nak kecilkan daily, saya perlukan masa sikit tuan-tuan. Maaf ya. Alright, saya perlukan masa sedikit. Nampak tak dia berada di kawasan yang, ya Allah, ya Tuhan. Kawasan yang sangat-sangat kuat untuk dia nak patah balik ni. Buat betul area ni. Dia sangat kuat ni, kita check balik pakai line sekejap. Kuat sangat ni tuan. Okay, jadi saya boleh bagi signal lah. Okay, so insyaAllah tuan-tuan so tuan-tuan boleh instant buy. Bagi signal dulu lagi baru kita sebab je kan. Apa Sifu F kata. Confident kena ada. Alright, confident tu. Okay, confident tu tak ada, memang tak boleh bagi signal. Dia punya ni sampai sini tuan-tuan. Sampai ke kawasan resisten dia berada di atas. Dan stop loss dia adalah siput sajalah, tak payah banyak sangat lah. Sikit saja kita bagi, lebih kurang dalam. Kita tengok balik bawah ni. Saya masa lagi. Sikit saja lah tuan-tuan, tak payah banyak sangat lah. Cukup lah tu. Boleh lah tahu tu, boleh lah. Okay, so macam ni tuan-tuan saya bagi signal untuk Euro GBP. Tuan-tuan boleh instant buy. Boleh instant buy insyaAllah. GBP tuan-tuan di area sini. Okay, BE, saya kena bagi area BE juga tuan-tuan. Okay, BE kat area sini lah. Beberapa area BE saya akan bagi. 1, 2, 3. Ambil TP tu boleh. TP di atas tu kan, elok. Sini sampai sini. TP dia. Lebih baik sini. Alright. Okay, so sini stop loss. Stop loss. Kita kat warna lain. Okay, sebab apa saya bagi macam ni? Sebab dia ada rejection dekat kawasan yang sangat-sangat padu. Sangat-sangat padu tuan-tuan. Sekarang ni pada saya memang tuan-tuan boleh instant buy. Instant buy. InsyaAllah. Itu jelas sebab saya nak bagi. Sebab yang senyap tak kata apa. Itu saja saya nak bagi. Tuan-tuan boleh instant buy disebabkan dia berada di kawasan support yang sangat padu di daily. So dia akan naik dulu insyaAllah. Sangat tuan-tuan. Dengarlah maknanya sangat lah tu Buena. Kalau banyak sangat tu maknanya sangat lah tu. Confident je kamu. Macam tu lah saya boleh bagi. Tuan-tuan terima lah. Tuan-tuan terima. Merayu kan. Masuklah channel. Masuk channel lah kan. Channel siapa yang tadi lah. Channel apa sebenarnya tadi? Kita tu. Belajar trade online secara percuma. Belajar trade online secara percuma. InsyaAllah. Banyak manfaat dia tuan-tuan. Alright, terima kasih Sifu F. Jadi saya akan sambung lagi satu pair sebelum kita close kita punya trading session pada malam ni, perkongsian kita pada malam ni.
Seperti yang Okey. saya janjikan, untuk USG JPY ni kita biar saja profit. Kalau ada untung kita Fuh. untung lah. Tak ada untung kita rugi. Dua tu je. So untuk gold Hebat. tadi, buy stop saya katakan kat sini BAP. Alright, untuk minyak disebabkan pelemahan pada USD tadi, minyak kembali naik. So tetap lihat rejection di H4 108. Memang ini adalah satu kata fenomena yang luar biasa lah. Mungkin ini disebabkan oleh peperangan yang sedang berlaku. Dan Betul. untuk saya tak sell sebenarnya minyak ni saya lebih fokus pada buy lah. Sebab kalau ikutkan sejarah kita tengok dia memang naik. Tapi dia turun sat, naik je jauh. Minyak Ini tu banyak orang buat mesti breakout kat atas tu kan. Banyak buy memang minyak. ABC breakout, confirm ABC breakout lah. Tak boleh cakap banyak. Lepas tu Minyak apa sekarang ni benda tu? daily ni memang volatile lah. Pada hari ni memang sangat-sangat volatile. Menunjukkan ni candle doji ni. Daily maksudnya dia pernah naik buat high 114, dah dia turun balik, pernah dia turun balik 104. Ini memang market ni volatile. Dia hati-hati pada trading minyak. Kalau dah hold dari bawah tu biar pergi je. Let tenang tuan-tuan. Marah. Marah kau dok tu. Marah kau bagi nasihat tu. So Nak kata marah untuk pun dok, nak kata nasihat H4 pun dok. memang saya tak nampak lagi sebarang pattern. Mungkin dia nak buat hand and shoulder kat sini, tapi memang tak nampak lagi lah buat masalah ni. Dan untuk di H1 kita nampak satu candle engulfing yang sangat-sangat dahsyat. So candle engulfing ni dan juga dia sedang buat candle, mother candle. Tunggu lagi 2-3 candle sekiranya dia mampu close dalam area ni. Ini menunjukkan candle ni dia sedang consolidate. Dan berhati-hati sekiranya price breakout ke atas. Okay, sekiranya dia close bukan body di atas kotak yang saya tandakan ni, dia akan sama buat bullish. So buy stop kita di atas ni. Kalau tuan-tuan nak sell, area sell kita adalah di sini. So buy stop kita di atas shadow. Sini buy ABC breakout, atau boleh pandai-pandai lah. Lebih gunakan teknik ABC breakout. Dan sekiranya tuan-tuan buat sell, maksudnya tuan-tuan letak buy stop dari sini, sell limit bawah sikit. Sekarang kena stop loss tak apa, itu bukan rezeki kita. Tapi sekiranya tuan-tuan dia breakout ke atas, kita terus insyaAllah boleh cover balik profit kita dengan setup buy stop kita. Dan sekiranya dia turun kat sini reject, saya jangkakan minimum dia akan test 100% balik di sini. Market akan jadi sideways lah sebab sebentar waktu. Okay, dia akan main di 105, 104 ni. Dan disebabkan berita yang kita dapatkan daripada OPEC semalam meeting, dia kata dia nak jadikan harga minyak ni turun dengan buat lembakan minyak. So ada kemungkinan untuk dia breakout ke bawah dan dia akan cari kawasan base sebelum ni. Kalau ikutkan gap ni tuan-tuan, dia masih belum close. Okay, gap ni masih belum close. Kan tuan-tuan tengok di trading view di bawah ini, broker FX open, gap ni masih belum close, ada lagi besar, ada peluang untuk dia balik, tapi saya tak pasti bila. Mungkin malam ni, mungkin malam tahun depan. Jauh. Terus jauh. Jauh sangat tu. Dia bulan 12 cepat kat siap. Tapi apa-apa pun kalau dia mampu breakout sini, ini point dia, kalau dia mampu breakout base ni, kawasan support, previous support, immediate support ni, dia akan test nampak ke cantik kawasan kalau base. So ini kalau kita target sell lah. Sell area ni, sell limit buy stop, letak dua-dua kat sini. Boleh tuan-tuan So setakat saya ingat setakat malam ni, setakat ni saja C4F. Betul. Jadi tuan-tuan terima kasih, berharap tuan-tuan dapat sesuatu lah sekarang. sesuatu pada live kami pada malam ni. Dan jangan lupa like page kami MFM TV Online dan juga YouTube. TikTok pun kami ada. Okay, banyak video-video lepas kita buat olah semula dalam video bentuk-bentuk seminit, supaya tuan-tuan yang sedang sibuk tu boleh dapat tengok balik. Betul. Right, okay, so terima kasih tuan-tuan yang support kami sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Sebagaimana ada support tuan-tuan, segitulah kami akan cuba membantu yang terbaik juga lah. Buat yang terbaik lah untuk bantu tuan-tuan, sama-sama share lah pendapat kami. Mudah-mudahan ada sedikit banyak boleh tuan-tuan guna pakai dalam trading tuan-tuan, insyaAllah. Okay, so kita di penghujung rancangan yang tuan-tuan yang baik daripada Allah SWT. Kalau kelemahan tuan-tuan, keburukan daripada kami berdua sendiri, mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.